Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan puan dan rakan-rakan sekalian. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu dalam siaran kali ini. Jadi kali ini tuan-tuan puan kita bawakan satu lagi topik perbincangan yang pendek dan juga santai. Masih lagi berkisah tentang bagaimana bab-bab pengurusan yang melibatkan diri kita yang akhirnya memberi kesan kepada apa yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan puan tidak kira sama ada tuan-tuan puan adalah seorang yang berkerjaya, ada kerjaya secara khusus ataupun tuan-tuan puan merupakan pemilik bisnes dan usahawan, sebenarnya perkara-perkara yang melibatkan diri kita, impaknya sentiasa ada kaitan dengan orang di sekeliling kita. Sama ada ia direct secara terus kepada ahli keluarga kita ataupun orang sekeliling kita. Jadi antara perkara yang banyak saya bawa kepada perbincangan adalah tentang perancangan. Apabila kita bercakap tentang perancangan, dia akan melibatkan kita merancang sumber-sumber yang kita ada, termasuklah masa, sumber masa, sumber kewangan dan juga sumber orang-orang di sekeliling kita yang mewakili sumber-sumber kemahiran. Jadi sumber kemahiran itu datang daripada diri kita dan juga kemahiran yang ada daripada orang-orang sekeliling kita. Jadi bila kita berbincang tentang konteks merancang, tentang konteks pengurusan, dia adalah sangat luas. Jadi kali ini kita nak fokuskan kepada pengurusan khas untuk wanita yang sibuk. Jadi ramai yang mengatakan bahawa hidup mereka sibuk. Jadi baru-baru ini ada sepucuk surat pendek, sepucuk surat pendek yang saya terima. Jadi secara ringkasnya surat itu berbunyi, ringkas sahaja surat itu berbunyi, Puan, saya merupakan seorang ibu yang berkerjaya dengan mengurus anak-anak dan juga keluarga bersama suami. Saya mempunyai kerjaya yang tetap. Jadi, saya tidak mempunyai masa untuk membuat dan melakukan perkara-perkara yang saya suka. Hobi yang saya ada sebelum ini juga sudah tidak saya lakukan lagi. Apabila Puan bercakap dan bercerita tentang pengurusan masa, saya dapati bahawa saya tidak ada langsung masa ataupun ruang yang saya peruntukkan untuk diri saya. Terima kasih Puan. Daripada perbincangan Puan dari masa ke semasa, saya sudah mula melihat semula bagaimana saya boleh memperuntukkan masa untuk diri saya. Terima kasih. Itu antara mesej pendek yang saya terima daripada salah seorang rakan yang mengikuti perbincangan dan perbualan yang biasanya saya siarkan sama ada di channel YouTube Nur Aminah Umar ataupun berada di Facebook page Nur Aminah Umar. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan puan sebenarnya saya menyarankan kepada kita semua, terutama kepada wanita yang sibuk dan ada kerjaya secara khusus. Ada kalanya tuan-tuan puan sebagai wanita ada kalanya kita fikirkan bahawa kita ada banyak masa terluang sekiranya kita tidak bekerja. Malah sebenarnya kita dapati apabila kita berbincang dan bercakap dengan suri rumah sepenuh masa, sebenarnya mereka juga mengalami cabaran yang sama. Tetapi konteksnya berbeza. Jadi mari kita beri fokus kepada bagaimana kita sebagai wanita yang sibuk boleh memperuntukkan masa yang betul ataupun masa yang sesuai untuk apa yang kita mahu capai. Jadi seperti biasa tuan-tuan puan, pertama sekali saya ingin bawakan kepada perkara penting iaitu kita mesti ada rancangan secara besar dan secara keseluruhan. Jadi rancangan yang lebih besar ini dia tidak boleh berbentuk rancangan hari-hari, rancangan bulan-bulan, tetapi berbentuk rancangan yang lebih panjang. Jadi saya selalu sarankan kepada puan-puan di luar sana, puan dan cik puan supaya terus menyenaraikan apakah sasaran untuk tempoh 12 bulan. Kerana 12 bulan ini adalah satu tempoh yang praktikal. Apabila kita merancang, dia ada kaitan dengan bagaimana kita seterusnya menguruskan masa kita. Jadi apabila kita letak rancangan kita itu 12 bulan, ia sangat praktikal di mana kita boleh menyusunkannya dalam setiap 12 bulan itu bermakna setahun, kita boleh susunkan semula kepada susunan 3 bulan. Bermaksud setiap tahun kita ada 4 penggal yang boleh kita susunkan. Jadi rancangan kita itu kita boleh susunkan semula untuk tempoh setiap 3 bulan. Jadi katalah kita bermula dalam bulan Januari, maka Januari, Februari, Mac kita sudah ada satu sasaran yang mana dia adalah sebahagian daripada sasaran dan objektif personal yang kita mahu capai untuk tempoh 12 bulan iaitu setahun. Sekiranya kita bermula bulan Februari,
kita boleh letakkan Februari dan Mac sebagai bulan pemula untuk tahun ini. Jadi seterusnya kita akan susunkan 3 bulan seterusnya. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Jadi tidak kira di mana-mana sahaja bulan mana kita bermula, kita sentiasa boleh susunkan sama ada 12 bulan ataupun untuk memenuhi 12 bulan Januari hingga Disember untuk satu tahun. Jadi apakah perkara-perkara yang penting yang perlu ada dalam kita punya senarai sasaran itu supaya kita dapat mengurus masa dengan betul. Jadi ada banyak cara. Ada yang menyenaraikan 5, ada yang menyenaraikan 6, ada yang menyenaraikan 10. Jadi ini adalah perbincangan yang sering saya ulang supaya kita dapat sama-sama melihat dan menyusun semua. Jadi tuan-tuan dan puan, terutama wanita-wanita yang sibuk ini, saya memang selalu menyarankan supaya kita semua ada buku catatan. Jadi dalam buku catatan itulah yang kita akan tuliskan perkara-perkara penting, perkara-perkara yang kita mahu capai. Betul, kita ada banyak teknologi, kita boleh tulis di peranti, kita boleh tulis dalam handphone, kita boleh tulis di iPad, kita boleh tulis di laptop. Tetapi saya masih menyeru tuan dan puan untuk ada buku yang mana tuan dan puan boleh tuliskan. Jadi terutama kepada wanita yang sibuk. Sekiranya tuan mendengar rancangan ini, maka tuan juga boleh bantu pasangan tuan untuk menyusun semula masa mereka berdasarkan dengan rancangan-rancangan yang mereka mahu capai sekurang-kurangnya dalam tempoh 12 bulan yang akan datang. Jadi antara jenis buku-buku yang tuan dan puan boleh gunakan adalah yang pelbagai. Walau bagaimanapun saya sebenarnya banyak memilih buku-buku yang berbentuk saiz A5 dan juga saiz yang sedikit besar daripada A5 ini, P4. Jadi tuan dan puan boleh susunkan, gunakan buku ini untuk menulis, untuk visualkan apakah rancangan yang tuan mahu capai. Jadi ada orang yang menyenaraikan 5, 7, 10. Jadi antaranya adalah tentang apakah bahagian-bahagian ataupun rancangan yang kita nak susunkan itu. Pertama, dia mungkin berkaitan dengan kerjaya. Yang kedua, dia mungkin berkaitan dengan family, keluarga. Yang ketiga, dia mungkin berkaitan tentang pendapatan kita. Yang keempat, mungkin dia berkaitan dengan apakah cabaran-cabaran baru yang kita nak capai ataupun nak buat untuk tempoh 12 bulan itu. Dan kemudian mungkin kita bercakap tentang pemilikan, ownership. Apakah perkara-perkara yang kita nak miliki? Mungkin tuan dan puan ada yang merancang untuk memiliki rumah ataupun yang merancang untuk memiliki aset-aset tertentu. Itu yang kelima. Yang keenam, tuan dan puan mungkin merancang tentang bab-bab pendidikan. Ada sebahagian daripada kita mungkin nak sambung belajar ataupun sebahagian daripada kita nak menambah kemahiran. Mungkin sebelum ni sebagai seorang wanita sibuk, kita tak ada masa untuk melihat bahagian kreativiti kita. Contoh nak menjahit, nak melukis, membuat barang-barang seni, craft ataupun kita kata memasak dan seumpama dengannya. Jadi mungkin kita nak ada satu perkara yang berbentuk educational yang kita nak capai dalam tempoh 12 bulan ini. Seterusnya mungkin kita tambah juga yang ketujuh iaitu tentang bahagian spiritual, iaitu bahagian dalaman kita. Kalau kita kata sebagai orang Islam, bab-bab antara hubungan kita dan juga pencipta, hubungan kita dengan Allah. Jadi apabila kita sudah dapat ataupun kita nampak apakah bahagian-bahagian ataupun areas of goals yang kita nak capai, dia lebih mudah untuk kita susunkan masa. Jadi dalam beberapa siri yang lain saya ada sebut tentang 5 sasaran. Ada yang mensasarkan dengan bermula dengan kesihatan dan kemudian bermula dengan kestabilan emosi dan kemudian tentang tahap intelektual dan kemudian tentang pengurusan perhubungan dan juga tentang spiritual. Ada yang menyenaraikan begitu. Jadi dia terpulang kerana dia tidak ada satu jawapan ataupun satu goal ataupun satu senarai sasaran yang sama untuk semua orang, tidak ada. Jadi kita sendiri jadi puan-puan semua terutama wanita yang sibuk dan juga sekiranya tuan mendengar rancangan ini, maka tuan boleh bantu individu, pasangan ataupun sesiapa sahaja wanita sibuk yang berada di persekitaran tuan dan puan dalam ahli keluarga ataupun rakan-rakan ataupun komuniti. Jadi bila kita bercakap tentang pengurusan masa, pertama sekali, step yang pertama adalah untuk menyusunkan sasaran. Apakah yang kita mahu capai sekurang-kurangnya untuk tempoh 9 ke 12 bulan yang akan datang. Jadi untuk itu, kita akan bincang lanjut tentang
bagaimana selepas itu, selepas kita menyusun sasaran itu, bagaimana kita nak menyusunnya dan menyenaraikan pula tindakan-tindakan lanjut supaya kita dapat betul-betul menyusun apa yang kita nak capai itu dan dia menjadi lebih bermakna dalam perancangan kita. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video, dalam rancangan, dalam siaran yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.